الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada hari yang bahagia ini, dan kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang barakah, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan mengabulkan segala hajat dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Dan kita berdoa agar Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dan mengikuti Nabi kita SAW pada tiap-tiap masa dan keadaan. Dan kita berdoa agar Allah menjadikan hati kita hati yang sentiasa mengingatinya, hati yang hidup di sisinya, hati yang sentiasa merenungkan akan kebesarannya. Dan kita berdoa agar Allah membersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati zahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dengan husnul khatimah, dapat kita mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam afiyah. Dan moga Allah membangkitkan kita di atas syurga yang tertinggi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab Dakwah Utama, pada akhir sekali kita sedang membicarakan berkenaan dengan silaturahim. Dan kita lihat bagaimana Islam mementingkan akan silaturahim. Maka ini merupakan satu peringatan bagi kita semua untuk kita menjalinkan silaturahim, lebih-lebih lagi dengan ahli keluarga, ibu bapa dan adik-beradik, kerabat yang terdekat, dan juga kenalan kita, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang beriman di kalangan kawan-kawan dan rakan dan jiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebab wujudnya silaturahim dan sebab kebaikan ini bagi yang lain, insya-Allah taala. Amin. Jadi insya-Allah kita akan baca daripada mana kita berhenti pada pengajian kita yang lepas. Itu surat 194. 194. Masih dalam didiklah anak-anak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Didiklah anak-anakmu dengan baik. Hendaklah kedua ibu bapa memperbaiki pendidikan anak-anaknya, mengajar mereka dan menjaga sopan santunnya. Hendaklah anak-anak itu dijaga dari bercampur gaul dengan teman-teman yang jahat dan anak-anak jalanan. Hendaklah anak-anak itu dibiasakan dirinya dengan mengenal kebenaran, menjalankan urusan agama, suka kepada kebaikan dan orang-orang yang baik, serta sentiasa berbuat baik kepada orang ramai. Sekarang Imam Al-Haddad dia sedang membicarakan tentang pendidikan ini bagi anak-anak. Dan hari ini merupakan cabaran bagi kita hari ini. Bagi mereka yang ada anak, maka kita dapat merasai cabaran ini semasa yang wujud apabila anak kita keluar daripada rumah dan bergaul dengan kanak-kanak yang lain, dan disebabkan banyak percampuran ataupun pergaulan daripada kanak-kanak yang datang daripada latar belakang ini yang berbeza. Maka hari ini cabaran dari seorang mukmin adalah bagaimana kita dapat mendidik anak kita dalam keadaan ini. Yang penting adalah pertama sekali kita nak memastikan imannya kuat. Maka sebagai ibu bapa penting untuk kita sentiasa membicarakan tentang iman di dalam rumah kita. Mengingatkan anak-anak tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah wujud. Pertama sekali kita nak kena menerapkan ilmu akidah. Allah yang menciptakan matahari dan bulan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan makanan. Sentiasa kita nak kena mengingatkan. Sebab kalau kita tidak melakukan sedemikian,
maka anak-anak ini boleh terkesan dengan fahaman-fahaman ini di luar, yang mana membawa kepada kepercayaan kepada ketidakadatuhanan. Maka kita lihat ramai orang lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan tidak ada peringatan. Itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab sifat manusia ini sentiasa lupa. Kalau kita tidak diberikan peringatan lama-lama, akhirnya kita akan lupa. Maka dia akan membawa kita kepada kelalaian. Jadi anak-anak kita, kalau kita tidak sirami hati-hati mereka dengan iman, dengan kata-kata keimanan, dan begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW dan Al-Quran, benda lain akan masuk hati mereka. Kalau anak-anak orang Islam hari ini tidak ada didikan agama, tidak ada suasana agama, di rumah tidak ada suasana agama, di luar lagi tidak ada suasana agama, maka ini adalah bahaya. Sebab ditakuti apabila mereka membesar, mereka terkesan dengan fahaman yang ada di luar sana, yang menculik iman mereka daripada hati. Jadi syaitan, dia punya kerja adalah bagaimana dia nak merosakkan iman. Dia kalau lihat ini orang yang beriman, dia fikir bagaimana aku nak rosakkan orang ini, bagaimana aku nak memastikan iman ini keluar daripada hatinya supaya dia mati dalam kufur. Ini adalah strategi syaitan. Maka syaitan sentiasa melakukan waswas. Kalau hati yang tidak ada zikrullah, tidak ada ingat kepada Allah, termakan dengan waswas syaitan, khalas. Syaitan yang melakukan waswas supaya manusia melakukan maksiat. Jadi apabila manusia melakukan maksiat dan lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala dan leka daripada mengingati Allah dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka hati ini adalah hati yang mati. Apabila ini hati mati, ibarat yang ini tempat ini yang gelap, manusia berada dalam kegelapan dari maksiat, maka ini keadaan yang bahaya. Sebab dia boleh membawa kepada kekufuran. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-ma'asi baghidatul kufri. Ini hadis yang sangat penting, kalau boleh kita hafal ini. Inilah kaidah dalam ilmu, hatta dalam ilmu tasawuf. Al-ma'asi baghidatul kufri, yakni maksiat dia membawa kepada kekufuran. Maksiat membawa kepada kekufuran. Syaitan kalau nak suruh kita murtad, susah. Kalau dia tahu, kalau dia bisik kepada hati kita, murtad langkah, dia tahu orang ini tak boleh. Orang ini bangga dengan keislamannya. Jadi dia melakukan strategi yang lain. Dia was-was ini supaya kita melakukan maksiat. Lihat ini kepada benda yang haram, dengar benda yang haram, melakukan mengumpat dan fitnah. Dan selepas itu fikir benda-benda ini haram, tinggalkan ini solat dan sebagainya. Dia akan melakukan was-was ini. Dia melakukan was-was, ini benci orang ini, orang ini tak guna, ini tak guna, hasad dan sebagainya. Akhirnya ini kita terjebak dalam maksiat. Maksiat hati dan juga maksiat mata dan juga maksiat telinga dan semua yang ini maksiat. Akhirnya ini badan kita semua keluar ini maksiat. Apa jadi? Bahaya kita tak bahaya? Bahaya. Nabi mengatakan al-ma'asi baghidatul kufri. Yani apabila seseorang itu melakukan maksiat, maka imannya akan malap dan malap dan malap dan malap. Apabila iman malap hati menjadi gelap, maka ini boleh mendatangkan kekufuran. Bilakah dia boleh mendatangkan kekufuran? Dalam sakaratul maut. Apabila datang sakaratul maut. Sebab Nabi SAW mengatakan inna lil mauti sakarat. Nabi mengatakan kematian itu ada sakarat. Apa maksudnya? Sakarat yang dalam bahasa Arab maksudnya mabuk. Nabi mengatakan dalam mati ada kemabukan. Macam mana yang kita nak faham ini? Maksudnya bila seseorang itu sebelum dia meninggal dunia, bila datang rohnya nak ditarik daripada badannya, maka dia akan merasakan kesakitan yang akan menyebabkan dia tidak sadar diri. Disebabkan terlalu sakit, dia akan merasakan kesakitan yang memabukkan. Boleh kita bayangkan kesakitan yang memabukkan? Kita kalau ziarah orang ke hospital misalnya, ada orang kalau dia terlalu sakit, kita berbual dengan dia, apa khabar, ada makan, dia tak boleh jawab gitu, khalas. Sebab dia pemikirannya, dia tengah fikirkan apa? Kesakitan. Kita cakap dengan dia apa khabar, kita bawa dia hadiah pun yang dia tak akan respon. Sebab dia sedang mengalami kesakitan yang memabukkannya. Dia dah tak boleh lagi.
Maka dalam keadaan seperti ini, apa yang keluar adalah daripada hati dan bukan daripada lisan. Jadi kalau seseorang itu tiada usaha atas iman, bukan yang iman yang akan keluar daripada hati ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Apa yang ada dalam hati itu yang akan keluar dalam sakaratul maut. Itu sebab ulama kita sentiasa menggalakkan kita membanyakkan zikir la ilaha illallah. Sebab kalau hati kita yang sentiasa zikir la ilaha illallah, itu yang akan keluar insya-Allah ini pada yang ini sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan melamatkan kita daripada maksiat. Itu sebab bila kita terjebak dalam maksiat, Nabi mengajarkan kepada kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maksiat ini kalau tidak ditaubati, dia akan menjadi besar dan besar. Dia snowball, dia ibarat dari snowball. Makin besar, makin masalah. Jadi masalah yang besar adalah apabila iman keluar daripada hati. Ialah masalah ini yang lebih besar daripada hati, daripada wang keluar daripada bank. Iman keluar daripada hati lebih dahsyat ini daripada wang ini yang hilang ini daripada simpanan. Sebab ini iman adalah maksud hidup kita. Dia adalah bekalan kita di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan harta kita apabila kita meninggal dunia faraid terus. Betul ke tidak? Harta semua akan diberikan kepada ahli waris, tapi iman wujud. Di kubur kita iman ada. Bila kita dibangkitkan di hari kiamat, dan iman bersama kita. Apabila amalan kita ditimbangkan, iman ini memberikan kesan. Amalan kita ditimbang. Dan apabila kita melalui titian sirat, iman ini yang membantu kita dengan barakah iman. Mudah-mudahan Allah sentiasa hidupkan hati-hati kita dengan iman. Tetapi sekarang bagaimana anak-anak kita nak kena hidupkan suasana iman. Bagaimana kita nak menghidupkan suasana iman di rumah kita. Zaman sekarang kita tidak boleh depend apa yang di luar rumah, tak boleh. Tidak boleh. Hatta kalau kita hantar anak kita ke madrasah. Ni pendapat saya. Hatta. Tetapi di rumah kita nak kena ajar. Di rumah kita mesti ada suasana. Suasana zikrullah, suasana bacaan Al-Quran, suasana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada suasana rumah kita. Sebab kalau rumah kita tidak ada suasana, kita tidak boleh harap ini apa yang berlaku di luar sana. Sebab ini di luar macam-macam ini perkara yang bercampur aduk ini yang sedang berlaku. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad memberikan beberapa panduan. Beliau mengatakan, dia mengatakan dijaga daripada bercampur gaul dengan teman-teman yang jahat. Yang di sini apa yang kita dapat faham adalah percampuran. Kita juga nak kena prihatin anak-anak kita bercampur dengan siapa. Sebab Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu atas agama rakan. Kalau anak kita campur dengan rakan yang tak salat, yang tidak ingat kepada Allah, lama kelamaan pun dia akan mengintingkan agama. Sebab ini dia terkesan dengan kawan. Jadi kita nak kena tahu anak kita bercampur dengan siapa kawan dia. Kawan dia solat ke tidak solat, kawan dia bagaimana yang ini keadaan. Maka ini adalah perkara yang penting. Dijaga dari bercampur gaul dengan teman-teman yang jahat dan anak-anak jalanan. Sebab ini mereka tidak ada tarbiyah. Tidak ada tarbiyah, anak-anak kita boleh terkesan. Terkesan yang ini dengan kelakuan mereka. Hendaklah anak-anak itu dibiasakan dirinya dengan mengenal kebenaran, menjalankan urusan agama, suka kepada kebaikan dan orang yang baik, serta sentiasa berbuat baik kepada orang ramai. Ini memerlukan kepada suasana. Dan suasana yang terbaik adalah rumah-rumah kita. Jadi hari ini jemaah dirahmati Allah, ini adalah nasihat untuk bagi diri saya juga. Sebab saya merasakan perkara ini. Dan saya pun merisaukan atas anak-anak saya. Maka kita semua adalah perkara dalam keadaan yang sama. Ulama kita sentiasa menasihatkan kepada kita menghidupkan suasana agama di rumah. Jadi hari ini kita nak kena pentingkan rumah kita. Bagaimana dengan isteri kita, bagaimana dengan diri kita, bagaimana dengan tarbiyah ini anak-anak. Ini adalah perkara yang kita nak kena mementingkan sebelum ini benda yang lain. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Abu Bakar Al-Adni sentiasa membicarakan hadis ini.
Saya masih ingat 5 tahun yang lalu bila dia datang, kita ada kuliah dengannya, kuliah subuh. Jadi kuliah tersebut dalam 1 jam dia bahaskan hadis ini. Nabi SAW membicarakan hadisnya panjang ni. Hadis berkenaan dengan akhir zaman. Yang mana Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum syuhan muta' wa hawan muttaba' wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih." Apabila kamu melihat orang yang bakhil yang ditaati, apabila kamu lihat manusia ikut ini kepada hawa nafsu mereka dan mereka kagum dengan pendapat masing-masing. Jadi ini sudah berlaku sudah. Betul ke tidak? Semua ini sudah berlaku. Jadi Nabi mengatakan apabila kamu melihat perkara ini berlaku, maka Nabi mengatakan alaikum bi khassati anfusikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yani hendaklah kamu menjaga diri kamu dan mereka-mereka yang dekat dengan kamu. Yani Nabi mengatakan apabila kamu lihat ini berlaku, maka kamu harus lihat mereka-mereka yang paling dekat kepada kamu. Yani maksudnya anak kita, isteri kita, siapa lagi? Adik-beradik kita dan sebagainya. Ini soalan yang kita nak pertama sekali kita nak tanya. Bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan isteri saya, bagaimana dengan bapa saya, bagaimana dengan agama mereka. Sebab ini adalah nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Jadi ini adalah perkara yang pertama sekali kita nak kena merenungkan. Dan saya masih ingat saya menanyakan satu soalan kepada beliau. Ini saya nak kongsi ya. Saya ada soalan pada ketika itu, saya menanyakan kepadanya dan dia memberikan jawapan. Jadi bila dia mengatakan sedemikian, bila dia bahaskan hadis ini, Habib Abu Bakar ini menerangkan tentang kepentingan kita nak kena elakkan diri kita daripada fitnah dan sebagainya, dan kita jaga diri kita dan kuatkan iman kita dan amal, sentiasa memastikan kita beramal dan belajar agama dan sebagainya. Maka saya menanyakan soalan, saya menanyakan kalau sekiranya seseorang itu dia ada tanggungjawab, ini misalnya dia ada jamaahnya dan sebagainya, adakah maksudnya dia asingkan dirinya bersendirian ataupun ini dia keluar ini kepada masyarakat? Maka beliau mengatakan ini semua lihat kepada keadaan. Kalau sekiranya seseorang itu mudir bagi madrasah, maka ini adalah khas baginya. Yani dia nak kena memikirkan tentang pelajar-pelajar. Kalau sekiranya dia adalah ketua keluarga, maka dia nak kena memikirkan bagi keluarganya. Jadi manusia ini berbeza-beza. Kalau sekiranya dia Perdana Menteri, maka dia nak memikirkan kepada rakyatnya. Jadi maksudnya di sini adalah kita nak kena balik kepada situasi kita dan kita lihat mereka-mereka di bawahan kita. Yani kita ini siapa? Yani maksudnya di bawah kita ada siapa? Kalau kita majikan ini misalnya, kita lihat ini pekerja-pekerja kita dan bagaimana kita nak menyampaikan kebaikan kepada mereka. Kalau kita yakni ketua rumah misalnya, kita lihat ini kepada isteri dan anak-anak. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, ini adalah perkara yang penting untuk kita melihat ini kepadanya. Sebaiknya biarlah mereka benci kepada segala yang salah, tetapi dekat kepada orang, tidak dekat kepada orang yang jahat dan orang yang jahat. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, bila kita nak melakukan kebaikan, kita dianggap orang yang salah, tapi melakukan maksiat disanjung ini zaman sekarang. Jadi anak-anak kita memerlukan semangat untuk menghadapi ini masyarakat yang ada seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan dan menjaga diri kita dan ahli keluarga kita dan semua kaum mukminin dan mukminat daripada musibah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebab masa kita masuk kepada kitab seterusnya ya. Nampaknya insya pun dah lambat. Jadi insyaAllah kita akan terus masuk ini kepada kitab Fathul Mu'in.